أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والشكر لله segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan lagi pengajian kitab Futuh Al-Ghaib, yaitu ajaran-ajaran keghaiban yang ditulis oleh Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Dalam mukaddimah kitab ini kata Syekh Abdul Qadir, marilah kita sekali lagi bersalawat untuk beliau, salawat yang berlempah-lempah dan suci. Jadi Syekh Abdul Qadir mengajak kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat asalnya bermakna doa. Jadi bila disebut sebagai bersalawat kepada Nabi, sebenarnya kita berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikatnya. Jadi salawat-salawat ini sebenarnya adalah doa yang kita panjatkan, yang kita mohonkan kepada Allah sesuatu supaya dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya sekarang, apakah orang seperti Nabi ini kita perlu doakan lagi? Kerana sudah sedia maklum Nabi itu sebagai semulia-mulia makhluk, dan Nabi itu bertaraf maksum, sudah tidak ada salah dan dosanya. Jadi kenapa perlu kita bersalawat yang mengandungi makna berdoa kepada Nabi? Jadi kalau kita amat-amati, kalau kita teliti, ternyata amalan bersalawat ini boleh dilihat dari beberapa segi. Pertama sekali, dari sisi atau dari segi Nabi itu sendiri, doa kita ini kepada Nabi ternyata lebih kepada meningkatkan lagi kesempurnaan maqam kenabian. Jadi itulah yang perlu kita fahami
doa kita kepada Nabi, salawat kita kepada Nabi, supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah dan meningkatkan lagi kesempurnaannya. Sudah sempurna, tapi tingkatan kesempurnaan itu tidak ada batasannya. Jadi bila kita berdoa kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, artinya kita mohon kepada Allah supaya ditambahkan kesempurnaan. Itu pertama yang perlu kita fahami berkait dengan salawat. Yang kedua, dilihat dari sisi orang yang bersalawat. Kita inilah yang bersalawat kepada Nabi. Ternyata orang yang bersalawat itu akan memperolehi sesuatu seperti yang dijanjikan di dalam dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis. Jadi yang lebih penting sebenarnya di sebalik salawat kita itu, doa kita itu, sebenarnya yang lebih penting kembalinya kepada kita. Itulah yang lebih penting. Apa yang kembali kepada kita? Pertama sekali akan diganjari 10 kali ganda doanya. Sekali kita bersalawat, berdoa untuk Nabi SAW, 10 kali akan dibalas permohonan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini mengandungi suruhan kepada orang-orang yang beriman supaya bersalawat kepada Nabi. Mengenai ganjaran 10 itu disebut di dalam hadis. Al-Quran menyuruh. Ganjaran ditafsirkan di dalam hadis, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Sekali kita berdoa, bersalawat kepada Nabi, kita berdoa, bermohon kepada Allah untuk Nabi, 10 kali kembalinya kepada kita. Jadi yang lebih utama adalah kita ini yang mendapat fadilat di sebalik salawat. Yang kedua, kembalinya juga kepada orang yang bersalawat. Selain daripada 10 kali ganda doa itu diberikan kepada orang yang bersalawat, yaitu salawat ini menyumbang kepada mendapat syafaat Nabi. Maka sebab itulah disebut di dalam riwayat, antara orang yang paling berhak untuk mendapat syafaat Nabi ialah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Itulah orang yang paling dekat untuk mendapat syafaat, pertolongan. Jadi faedah salawat itu kembali kepada orang yang melakukannya. Jadi demikianlah, bila Syamsul Qadir menganjurkan kita supaya bersalawat, kita akan mendapat manfaat-manfaat ini. Begitu pula bagi keturunan sahabat dan pengikut sejatinya. Jadi doa kita ini sebenarnya kita tidak hanya terhenti kepada Nabi, juga doa kita itu kepada kaum kerabat Nabi, demikian juga para sahabat Nabi dan pengikut-pengikut Nabi sampai ke akhir zaman. Sebab itu dalam salawat kita sirahnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dirangkumkan juga kepada keluarga Nabi dan juga sahabat Nabi. Siapa keluarga Nabi? Keluarga di sini ada dua pengertian yang perlu kita fahami. Pertama, keluarga nasab, baka daripada keturunan. Yang ini Nabi menerusi Sayyidah Fatimah
yang suaminya Sayyidina Ali, nasab itu keluarga Nabi. Tapi keluarga nasab damawi, nasab keturunan. Tapi perlu kita ingat, ada nasab yang kedua yang juga dinisbahkan kepada Nabi. Yang ini asasnya bukan lagi keturunan, asasnya bukan lagi nasab keturunan baka tadi, tapi nasab ini ukurannya asasnya adalah iman dan amal soleh. Baik, dari mana semua ni nasab yang kedua ni yang dinisbahkan kepada Nabi, tapi bukan kerana keturunannya, tapi kerana iman dan amal solehnya? Mana dalil? Pertama sekali, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, berkait dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika datangnya banjir besar, dia berdoa kepada Allah supaya termasuk sekali anaknya. Tapi ternyata Allah Ta'ala menjelaskan anaknya itu bukan dari keluarganya. Laisa min ahli, bahawa anak Nabi Nuh itu bukan dari keluarga Nabi Nuh. Padahal semua orang tahu bahawa anak itu memang nasab keturunan. Tapi dalam kes ini, bila Nabi Nuh minta supaya anaknya masuk sekali, diselamatkan sekali, atas dasar Allah Ta'ala menjanjikan keluarganya itu akan diselamatkan seperti yang dijanjikan Allah. Tapi tiba-tiba ada anak yang terlepas, yang tak ikut sekali. Jadi Al-Quran menafikan laisa min ahlik, dia ni bukan dari keluargamu. Sebab apa? Sebabnya innahu laisa amalun salih. Sebabnya kerana dia tidak beramal salih. Jadi dari segi nasab baka tu ada, tapi disebabkan kerana ketidaksalehan tadi itu menyebabkan dia ni tidak dianggap bernisbah kepada Nabi Nuh. Maka di sinilah para alim ulama mengisbatkan adanya nasab yang bukan nasab keturunan, tapi nasab keagamaan. Perkara yang sama yang berlaku kepada Salman Al-Farisi. Salman, semua orang tahu dia ni bukan saja dia bukan daripada nasab keturunan Nabi, bahkan dia ni bukan orang Arab, dia orang Parsi. Orang Parsi dia. Sebab itu Al-Farisi, Salman. Tapi apa kata Nabi kepada beliau? Hadisnya dhaif, tetapi turuknya banyak, sehingga ulama menyatakan hadis dhaif ni bila banyak jalur periwayatan tu, dia akan jadi hasan li ghairi dan boleh diterima pakai. Kata Nabi, Salmanu minna ahlal bait. Salman adalah dari kalangan kami, ahlal bait, keluarga Nabi. Jadi Salman, padahal semua orang tahu tidak ada hubungan nasab keturunan antara Salman dengan Nabi, tapi Nabi mengiktiraf, mengakui bahawa dia juga dari keluarga itu. Inilah yang dikatakan nasab keagamaan. Jadi bila disebut keluarga Nabi ini, sudah tentu pada dasarnya mencakupi nasab keturunan lah. Tapi jangan lupa bahawa nasab nisbah kepada Nabi ini juga mencakupi orang yang ada hubungan-hubungan keagamaan dari segi iman, takwa, dan dari segi amal saleh. Itu juga menjadikan seseorang itu ternisbah kepada Nabi secara nasab rohani. Orang panggil nasab rohani.
Termasuk di dalam salawat kita itu, setelah kita pertama sekali sudah tentu Nabi lah, yang kedua keluarga Nabi, yang ketiga sahabat. Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi, ta'rif sahabat ni orang yang sempat berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi dan dia mati dalam keadaan keimanan. Itu sahabat. Berarti kalau ada orang yang jumpa dengan Nabi tapi tidak beriman, tidak diklasifikasikan sebagai sahabat. Atau andai kata ada orang dia jumpa Nabi, mula-mula beriman, lepas tu dia patah balik, dia murtad, juga tidak dikira sebagai sahabat. Kerana ta'rif sahabat, orang yang dah jumpa dengan Nabi, beriman dengan baginda dan mati dalam keadaan iman Islam. Itulah ta'rifan sahabat. Jadi bagaimana dengan orang yang hidup zaman Nabi tapi tak dan jumpa dengan Nabi, tapi hidup sezaman? Bagaimana? Hanya sempat berjumpa dengan sahabat Nabi. Dari segi ta'rifan, dia tidak termasuk sahabat. Atas dasar inilah Uwais Al-Qarni tidak dianggap sahabat. Tidak dianggap sahabat kerana dia hanya sempat berjumpa dengan sahabat Nabi saja. Tidak sedang jumpa dengan Nabi sendiri. Tapi dia hidup sezaman dengan Nabi. Ini pelik sikit lah. Secara ta'rifannya, dia tidak dianggap sebagai sahabat sebab dia tidak sedang jumpa. Tapi secara rohaninya, ini menurut dari sudut pandang ahli tasawuf, ini pandangan ahli tasawuf lah, Uwais termasuk sahabat, tapi dari aspek lain, aspek kerohanian. Nabi semasa hayatnya pernah menceritakan kepada beberapa orang sahabat tentang orang ini, Uwais ini, Uwais Al-Qarni. Nabi cerita. Nabi bukan saja cerita tentang orang ni, Nabi sebut dengan sifat-sifatnya sekali. Nabi kebut cerita-cerita orang ni kedudukannya, dia wahai duduk menunduk, dagu dia ni selalu dihentakkan ke dada. Orang ni agak sederhana. Di bawah bahu dia tu ada warna putih yang bercahaya. Nabi kabur setir-setir. Dadanya bidang, bahu dia ni lebar sikit bidang. Rambutnya itu rambut kuning macam otak ina. Ashhal. Mata dia pula mata biru. Mata macam orang Eropah, mata biru. Ada biru tu, bukan biru semua. Ada biru bahagian hitam tadi, ada warna biru sikit. Macam mata orang masalah, mata orang Eropah. Ashhab. Jadi Nabi kabur setir-setir tanda ni. Tapi cuma tinggal lagi Nabi tak beritahu secara terbuka. Nabi hanya pesan kepada dua orang sahabat besar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Itu pun dia pesan tak suruh khabar orang. Sebab benda ni tak perlu orang tahu. Agama ni tidak semua perkara perlu orang tahu, ada benda-benda tak perlu orang tahu. Jadi jangan kita pakai borong sangat, mu tak mau cerita muni susu ilmu agama. Jangan. Itu borong dak lalu. Ada benda kena kabur, ada benda tak payah kabur, tak boleh kabur, larang kabur pun ada. Dan itu tidak bererti menyembunyikan ilmu. Memang ada larangan. Sesiapa yang menyembunyikan ilmu itu akan dilontar dengan batu-batu api neraka. Maksudnya itu adalah pekerjaan yang salah. Tapi perlu kita fahami, bukan semua perkara kita kena sampaikan.
Ada benda kita boleh cerita, ada benda tak boleh kita cerita, ataupun hanya boleh diceritakan kepada orang yang cukup syarat dan kriteria tertentu je. Kena faham konsep tu lah. Jadi pesan ni disampaikan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Itu pun pesan dia kata, kalau mau jumpa orang ni mau tolong minta dia doa kamu lah. Sebab orang ini mustajab, minta tolong doa supaya Allah Ta'ala beri pengampunan kamu, sebab orang ini mustajab sangat. Jadi bila Nabi pesan, inilah yang menjadikan dua orang sahabat ini sentiasa mencari-cari orang yang dimaksudkan, nak jumpa juga. Hampir 10 tahun dicari. Kita kat 10 hari dah jumpa, tak bodoh. Ataupun 10 bulan lah, habis tak 10 bulan. Setahun mau cari. Ada dah. Ini memang gelakkan bodoh ni. Tapi masih dicari. Sebab apa? Sebab apa Sayyidina Umar, Sayyidina Ali mencari-cari lagi? Sebab dia kata Nabi tidak pernah dusta. Cuma tinggal lagi sekarang belum sampai masanya. Itu sikap sahabat. Apa yang diberitahu pasti akan benar. Kan Nabi tak pernah dusta. Dia yakin buah tu. Sebab tu setiap kali musim haji, dua orang ini duk cari sama. Mana-mana kafilah, terutamanya orang mari dari Yaman, dia akan cek. Kadang-kadang dia tanya kepala dia tu, siapa dia ada dalam kumpulanmu ni. Kadang-kadang dia gitar seorang-seorang. Tapi orang tanya apa benda tujuan, dia buat benda ni tak kabur. Dan dia suka, kadang dia buat. Sebab Nabi tak suka kabur benda. Cari tetap cari. Sehingga bertemu pada tahun yang ke-10 selepas kewafatan Nabi SAW. 10 tahun lepas tu, bila dengar ada kafilah dari Yaman ni mari, Sayyidina Ali dulu gigi. Bila sampai berita kepada Sayyidina Umar, bergegas pergi selalu. Tengok Sayyidina Ali ada dah situ. Dia tanya ketua kafilah ni, dia kata ada dah dalam kumpulanmu ni seseorang yang namanya gini. Nama dia kata ada, tapi orang tu akal dia dah berjomel sikit. akal dia dah jomel. Jadi ada orang tu, tapi saya rasa bukan orang ni. Bukan orang ni. Sebab apa? Orang ni akal dah oleh sikit, akal dah jomel, dah sempurna molek akal, tidak disangka-sangka. Sayyidina Umar ni bila siapa mari tengok saya ni cakap tu, jauh lagi khabar. Orang ni betul tak gini, mata dia biru, rambut dia perang, bau dia ni terbuka, dada bidang sini ada. Kata ketua kabilah tu tepat kamu kata tu. Wah, kejut dia. Kamu kata tu tepat. Macam mana tuan boleh tahu? Dia kata macam mana boleh tahu? Tu rasa dia, macam mana boleh tahu ni? Jauh lagi ni saya nak sapuk dah ni. Kalau betul pula tu, memang tepat katanya. Apa yang Tuhan sifatkan itu sempurna sekali. Memang betul. Itu pertemuan. Sehingga berlaku dialog yang panjang pertemuan ni, tanya. Orang-orang alim hari-hari ini dia cuba nak susu, dia tak menzohirkan diri. Memang tabi'i dia gitu dah. Sejak dari dulu dunia kearifan dan kewalian ni memang sifatnya sembunyi, dan ahli-ahlinya tu tak boleh dikenali dan cuba menutup. Sebab tu bila Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pergi tanya dia jawab 2-3 lapis. 2-3 lapis dia jawab. Dia tanya, siapa nama Tuhan? Siapa dia namamu? Nama kau ni siapa? Kau ni siapa? Pengembala kambing. Dia jawab pengembala kambing. Dia tak jawab nama dia, pengembala kambing.
pencari upah. Betul kata Sayyidina Umar, ni cerdik lawan cerdik. Kalau cerdik lawan cak dodo kan. Ini cerdik, pintar sama pintar. Kami tahu memang mengembala kambing itu memang pekerjaan kau, tapi kami nak tahu nama kau. Jawab, Abdullah. tu bukan nama betul gitu, Abdullah. Tapi Sayyidina Umar ni ligak juga. Aku tahu semua orang ni Abdullah. Semua orang Abdullah. Tapi aku nak tahu nama yang mak mu beri. Kena. Aku nak tahu nama mak mu beri tu apa benda. Ya kabarlah ke dia. Nama dia bini-bini. Cam lah, memang betul orang ni. Kena. Rupanya ni orang yang digambarkan oleh Nabi. Jadi Uwais ini dia hidup sezaman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa dengan Nabi. Tapi Nabi kapur tentang dia. Jadi sebab itu dari segi ta'rifan dia tidak dinamakan sahabat. Sekalipun dia beriman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa. Kerana sahabat ta'rif dia ni orang yang jumpa dengan Nabi walaupun sekali, walaupun sekejap, dan beriman dan mati dalam keadaan itu, baru dikira sebagai. Sebenarnya jumpa dengan Nabi ni walaupun sekali mendapat kelebihan yang tak ada bandingan, walaupun sekali. Sebab tu dikira jumpa sekali pun dikira sahabat selalu dah, kerana cahaya kenabian itu. Berkat kenabian itu. Kerana itu Nabi SAW bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi. Nabi beritahu, sangat beruntung orang yang dapat tengok aku. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Sangat-sangat beruntung orang yang dapat tengok aku dan beriman kepada aku. Jadi kalau setakat itu hanya sahabat je lah boleh tengok Nabi. Tapi ternyata lempahan keberkatan tu ternyata bukan setakat tu. Orang yang tengok Nabi pun ada kelebihan pula. Bahkan Nabi kata lagi, tuba liman ra'a man ra'ani. Beruntung juga orang yang tengok aku. Dia dah tengok aku, kata Nabi, tapi dia dah tengok orang yang dah tengok aku. Beruntung juga, kata Nabi. Itu berkat kenabian. Dua generasi. Tapi Nabi kata lagi, tuba liman ra'a man ra'ani. Tiga tapi. Beruntung orang yang tengok aku. Nabi dah tengok, sahabat orang tengok Nabi dah tengok juga. Tapi orang yang dah tengok sahabat ni, dia dah tengok. Ni boleh cukup. Tiga tapi Nabi sebut. Lempahan keberkatan. Tapi menurut faham alim ulama, sekalipun hadis menyebut tiga tapisan tu je, menurut alim ulama, keberkatan tu dia tak terhenti setakat tiga tu je. Ia memanjang sampailah ke zaman kita ini. Berarti kalau kita dapat berjumpa dengan ulama yang pernah berjumpa dengan ulama ni, yang akhir sekali ulama tu awal sekali jumpa dengan sahabat, jumpa dengan Nabi, kita juga dapat. Itulah ulama-ulama dulu mengambil berat tentang sanad dan silsilah, kerana ada unsur keberkatan ni, sanad silsilah. Sekarang aspek ini kurang diambil berat. Bahkan setengah orang tu tak tepi aspek sanad dan silsilah. Padahal dalam disiplin pengajian Islam, perkara ini ada ertinya, ada nilainya. Berjumpa dengan Nabi ini, tengok Nabi, apatah lagi berapa bersahabat dengan Nabi. Jadi sahabat Nabi larang orang cerca sahabat baginda. Nabi larang. Sebab itu bila terjadi clash antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, kita jangan banyak komen.
Kita ni sebenarnya baca buku sejarah, sebahagian daripada faktanya itu dan ulasannya itu daripada orang yang berat sebelah. Kita jangan banyak komen. Dua orang sahabat ni sahabat besar belaka. Sayyidina Ali, sahabat Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi. Sayyidina Muawiyah tidak kurang, dia penulis wahyu. Nabi beri amanah tu dia wahyu. Kalau dia tidak amanah, Nabi tak akan beri tugas tu. Penulis wahyu, termasuk orang yang dijamin syurga lagi. Jadi sebab tu perlu kita fahami bahawa itu takdir Allah sebagai dugaan pada umat ini. Jangan kita duk koneng ni sahabat ni dah kena sahabat ni. Kita jadi rosak. Sikap kita menghormati semua sahabat. Semua apa yang berlaku tu kita anggap itu ijtihad masing-masing. Ijtihad mereka tu. Mereka lakukan semua itu berdasarkan kepada ilmu yang mereka ada, ijtihad yang mereka lakukan. Betul salah kita tak pasti, kerana kita tahu hadis Nabi beritahu sesiapa yang berijtihad yang ahlinya lah. Kalau kita berijtihad barang kalau ahli, sesiapa yang berijtihad kalau dia betul dia boleh dua, kalau dia salah pun dia boleh juga. Salah ijtihadnya boleh kalau dia betul boleh dua. Kita kena faham perkara macam ni. Jadi bila kita tak faham perkara macam ni, kita melabelkan sahabat dengan label yang berat-berat, yang bukan-bukan. Kita sudah hilang adab. Nabi larang jangan mencerca sahabat aku. Sebab tu bila orang tanya, ada laporan menyebut bila ada orang tanya Umar ibn Abdul Aziz tentang macam mana Muawiyah ni, kata Umar bin Abdul Aziz, debu kuda dia pun tak padang lagi dengan kita. Tak setara lagi. Bukan dia, debu kuda dia tu tak setara lagi dengan kita, tak padang lagi. Jadi hendaklah kita fahami itu takdir Allah sebagai dugaan kepada umat ini. Dugaan macam mana nak selesaikan. Tapi dalam kisah Uwais ni disempat dengan peristiwa tu. Uwais Al-Qarni ni sempat menyaksikan pertempuran yang terjadi di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, dan dia berdasarkan catatan beberapa kitab sejarah, dia memihak kepada Sayyidina Ali kerana pandangan dia kata Sayyidina Ali ni lebih betul. Ijtihad dia, pandangan dia, penilaian dia, wallahu a'lam. Tapi kita tak boleh nak kata secara yang buruk kepada sahabat-sahabat lain seperti Muawiyah. Masalah ijtihad betul salah itu cerita lain. Jadi Uwais ni pada pandangan dia cenderung pada Sayyidina Ali dengan merasakan ijtihad Sayyidina Ali itu lebih tepat berbanding pendirian Sayyidina Muawiyah. Jadi sahabat Nabi perlu kita hormati. Jangan kita merendah-rendahkan. Sikap merendah-rendahkan sahabat ini berlaku kepada timbul selepas itu sebagai serpihan daripada arus perdana yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Serpih. Dia awal Islam ni, arus perdananya itulah sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu mazhab ataupun kefahaman terhadap agama yang berasaskan kepada sunnah Nabi, dan juga sikap pegangan tafsiran kefahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Itu Ahlus Sunnah wal. Tapi serpih macam buah ketuh kan dia mecah. Dia serpih banyak, ngecik. Jadi dalam Islam perkara ni berlaku sejarah ni. Arus perdana umat Islam ni dia serpih banyak, timbul macam-macam. Timbul Khawarij, timbul Qadariyah, timbul Jabariyah, timbul Murji'ah, timbul Mu'tazilah, timbul Syiah. Maka antara yang serpih ni satu mazhab
yang dinamakan sebagai Syiah. Antara perkara-perkara yang agak lari kelompok Syiah dengan Ahlus Sunnah ni, antara perkara yang agak lari sikit kerana sikap terhadap para sahabat. Ahlus Sunnah menerima semua sahabat, Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat lain, mereka terima semuanya. Tapi kelompok Syiah ini hanya menerima Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat sahaja. Beberapa. Atas sebab inilah kenapa Syekh Ali Jumaah, bila orang tanya dia macam mana kita nak takrib, cuba nak dekatkan antara dua mazhab ni, cuba nak redakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, boleh buat tak? Bila orang tanya dia kata payah nak buat. Atas dasar apa dia kata payah? Bukan tak boleh buat, tapi payah nak jadi. Dari segi prinsipnya payah nak jadi. Atas dasar apa payah? Sebab usul atau dasar mazhab tu ialah hidup. Macam kalau kita terima sahabat, bila kita terima sahabat, periwayatan daripada sahabat tu kita terima, kawan ni tak terima. Jadi banyak riwayat-riwayat daripada sahabat mereka tak terima, lalu kita nak adu guana tu. Nak adu guana. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ni kita pakai, hadis ni kawan ni tak pakai. Macam mana nak tembung? Kalau masing-masing terima, yang berbeza hanya kefahaman, waktu boleh kita sesat. Sama-sama merujuk pada Al-Quran, cuma tafsiran orang ni tafsir kita ni, itu boleh sesat. Tapi kalau Quran kita lain, hak ni ada Quran lain pula, payah, susah, payah. Itu nak kata, itu bila saya hanya menukilkan sajalah, tak ada masalah apa, cuma nak beritahu bahawa Syekh Ali Jumaah dia kata payah kerana prinsip lain-lain. Contoh yang lain saya sebut ni, hari ni timbul isu tu saya sebut tu, jadi sebagai membuka laluan untuk kita renung lah perkara ni. Tu baru-baru ni saya ada orang datang jumpa dan bincang masalah ni, iaitu orang yang cuba untuk melakukan usaha nak mendamaikan antara kelompok Ahlus Sunnah dengan kelompok Syiah ni. Jadi dia tanya saya, guana, saya jawab seperti orang alim, ulama-ulama jawab dah. Saya kata jawab, ulama dia kata nak buat payah sikit, nak buat payah bukan sebab dia, kerana tadilah dasar lain-lain. Dasar tu lain-lain dok. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran, kelompok Syiah ini diketahui berpegang kepada mushaf Fatimah yang dikatakan lebih banyak daripada mushaf yang kita ada hari ni. Kita nak melawan ayat kita dah tahu je pakai. Apa yang jelas, dia ada satu surah. Tadi tu lebih kepada dakwah lah, bahawa didakwa mereka ni ada mushaf yang lebih banyak daripada mushaf Utsmani yang kita pakai. Hari ni orang kita pakai ni, orang panggil mushaf Utsmani, disusun oleh Sayyidina Utsman, dimurnikan oleh Sayyidina Utsman dari segi penyusunan dan sebagainya, dimurnikan. Sebab tu orang panggil mushaf Utsmani. Tapi kelompok Syiah, mereka ni mendakwa mereka pegang pada mushaf Fatimah. Dari segi besar kecil volume dia tu, ni 2 kali ganda banyak lagi. Tapi kita tak pernah tengok mushaf tu, tak pernah tengok. Tapi diyakini oleh kelompok tu, tapi kita tak pernah ada bukti lah. Tapi apa yang jelas, ni ditemui lah. Ada satu surah yang tak ada dalam Quran kita, tapi ada dalam Quran yang dipegang oleh penganut-penganut Syiah. Dia panggil surah wilayah. Tu tahu ada, tak panjang, dia macam surah Inna atau Innakal Kausar, dia pendek je, ayat dia tak banyak mana, tapi ada.
Surah tu memang dalam mushaf yang dipegang oleh Sunnah, mushaf Usmani, tak ada surah tu, tapi dipegang oleh kelompok-kelompok Syiah. Jadi bila pucuk gini nak selesai macam mana? Baik, isunya timbul, saya melarat sikit apa nak beritahu. Kita menerima, Ahlus Sunnah ni menerima hakikat bahawa nikah mut'ah ini tidak ada dalam Islam. Nikah mut'ah, nikah kontrak. Nikah kontrak ini nikah tapi dalam tempoh masa tertentu. Nikah sebulan, seminggu ke sebulan ke, lepas habis tempoh, habis lagi. Apa panggil nikah mut'ah, nikah kontrak. Awal Islam berlaku, awal Islam, tapi di suatu peringkat dia telah dimansuhkan, dinasahkan. Sama dengan minum arak jugalah. Minum arak jugalah di awal Islam, di suatu peringkat belum dilarang. Tapi bila ada orang Islam minum arak sembahyang, baca membu, baca terbalik sekali, diturunkan ayat pengharaman arak. Sama juga. Tapi masalahnya periwayatan pengharaman mut'ah ini antara yang meriwayatkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, tokoh yang sangat tidak disukai oleh kelompok-kelompok Syiah, sangat dibenci. Saya ada kawan saya yang pernah berjumpa dengan, seminit dulu nak sempurnakan cerita ni, tak apalah. Ada seorang kawan saya yang pernah berjumpa dengan pendukung Syiah di Malaysia. Kita sebenarnya Sunnah ni banyak baik sangka dan banyak toleransi. Jadi dia berjumpa, saya pernah berjumpa dengan orang berkenaan, pernah berlaku perbincangan yang panjang. Tapi itu yang saya nak cerita ni tak berlaku pada saya, berlaku pada orang lain. Jadi bila dijumpa dengan penggerak fahaman ini di Malaysia masa tu tahun 90, tahun 92, 93 gitulah. Jadi bila dia tanya, dia cakap kawan ini dia ada pada waktu tu ada benda yang nak marah. Dia nak marahkan anak dia. Jadi bila dia nak marahkan anak dia, dia kata mana? Mu jangan jadi macam Abu Bakar dan Umar. Mu jangan jadi macam Abu Bakar dan Umar. Maksudnya nak marahkan anak dia. Tapi amaran yang diberikan tu, mu jangan jadi macam Abu Bakar dan Umar. Kejut kau ni dengar. Oi, gua nak gitu noh. Itu maksud saya. Inilah. Jadi berkait dengan sahabat, sikap kita menerima semua sahabat. Tapi dalam Islam ada kelompok yang menolak sebahagian besar sahabat, hanya terima beberapa orang saja. Itu kelompok Syiah. Jadi umat Islam ada usaha untuk mendamaikan, tapi kita tak tahu sejauh mana berjaya dengan prinsip-prinsip yang banyak lagi yang saya tak jelaskan malam ini. Banyak. Jadi ulama-ulama dulu serendah ada yang nak buat. Al-Qaradawi antara orang yang paling berusaha gigih untuk mendamaikan dua kelompok ni. Akhir sekali dah tu tak boleh nak buat. Bahkan memberi fatwa yang agak keras. Kenapa? Kerana tak boleh nak selesai. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, masuk lagi insya kan, kita berhenti setakat ni dulu, dan insya-Allah huraian kitab ini akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.